institusi. Nama saya Dr. Rezon. Saya bertugas di Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Dan hari ini kita rancang untuk membuat satu, walaupun nama dia meeting, tapi dia lebih kepada taklimat, ya. Di mana pada akhirnya kita akan buat satu sesi perbincangan, pertanyaan, dan kita akan beri penjelasan. So, sepatutnya kita buat ni dalam bentuk bersemuka, tapi memandangkan situasi semasa kita dalam keadaan perayaan dan juga bercuti, maka dengan itu saya rasa agak sesuai untuk kita buat ni dalam bentuk visi melalui Google Meet. Dan saya berharap line internet anda semua okey ya di sana, dan selama saya beri taklimat, kalau boleh saya habiskan dulu slide saya, selepas tu baru kita buka kepada pertanyaannya supaya kita punya agenda berjalan dengan lancar, ya. Yang saya hormati, yang saya hormati barisan dokter yang ada di dalam Google Meet, kemudian wakil PPD, Puan Airin, dan semua pegawai yang ada di dalam mesyuarat kita atau taklimat kita pada petang ini. Jadi kalau tanpa membuang waktu, saya akan mulakan taklimat pada petang ini dengan pembentangan slide. Slide ni saya akan beri, jadi tidak perlu screenshot apa sebab nanti susah lagi kan kamu mau screenshot semua. Jadi saya akan beri dalam bentuk email, yang penting email yang kamu bagi di dalam borang itu adalah betul ejaan dia, ya. Dan saya akan edar juga di dalam grup-grup WhatsApp melalui unit kesihatan sekolah Dr. Fazlin dan juga tim, ya, agar slide ni kita boleh simpan dan guna pakai, misalnya guru-guru atau pegawai sekalian membuat eco training di sekolah masing-masing. Okay? Jadi hari ini kita akan buat town hall meeting situasi semasa penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun hand, foot and mouth disease untuk daerah Keningau. Tarikh hari ini 29 Mei 2024. Dan saya minta izin semua untuk kita saya akan buat recording ya untuk town hall meeting ini. Okey, jika slide saya stuck ataupun suara saya stuck, mohon maklumkan di grup ya, supaya kita boleh adjust semula. Okey, jadi ada dua agenda kita pada petang ini. Yang pertama adalah taklimat daripada saya dan agenda yang kedua adalah sesi pertanyaan dan perbincangan. Sangat simple. So saya harap sedikit sebanyak daripada taklimat ni kita dapat refresh semula pengetahuan tentang HFMD termasuk kawalan dan pencegahan. Ya. Jadi ada 4 poin yang saya akan sebut dalam taklimat saya petang ni. Yang pertama adalah pengenalan dan situasi semasa. Yang kedua risiko, gejala, rawatan dan pencegahan. Kemudian peranan KKM dan institusi masing-masing Bapa, dan yang terakhir adalah penguatkuasaan dan penutupan premis. Pengenalan untuk HFMD. Kita semua tahu seperti yang ada dalam gambar, ya, HFMD adalah satu penyakit yang disebabkan oleh enterovirus yang mana gejalanya boleh meliputi ruam di tangan dan kaki. Tangan dan kaki, kemudian ada ulcer sama ada di lidah ataupun mulut, yang mana juga kebanyakan akan ada gejala demam dan jarang-jarang ada gejala jangkitan pernafasan atas seperti batuk dan selsema. Ya. Kalau kita tengok virus penyebab utama bagi HFMD adalah disebabkan oleh ada 2 virus yang utama, ya. Coxsackie virus A16 ataupun kadang-kadang ada varian A6 juga, ya. Coxsackie virus A16 dan A6, A16 dan A6.
dan juga enterovirus 71 yang kita panggil sebagai EB71. Ya. Jadi HFMD ini, virus ini merebak melalui individu ke individu yang lain secara kontak secara langsung, ya, dengan kontak secara langsung melalui lelehan ingus, air liur, ataupun najis ataupun cecair daripada lepuh yang ada di badan, di tangan dan kaki itu, ya. Dan daripada orang yang dijangkit ini, mereka akan menjangkiti orang lain melalui cara yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita cakap melalui airborne, udara pun dia tidak berapa tepat sebenarnya. Kecuali kalau kita dalam keadaan yang orang dijangkit ini mungkin dia batuk ataupun bersin, ya. Jadi dia masih ada cairan daripada rongga mulut dan hidung ni yang akan direct kena kepada individu yang lain. Okay. Kita ada beberapa pertanyaan yang mana kenapa sekolah menengah pun saya libatkan di dalam kalimat ni. Sebab kalau kita baca-baca buku semua cakap kebanyakan kes HFMD berlaku di kalangan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun. Ya. Suka untuk saya ingatkan di sini, definisi terbaru untuk HFMD tidak lagi terikat kepada batas umur. Sedangkan orang dewasa dan orang-orang warga emas juga boleh didiagnos sebagai HFMD sekiranya memenuhi kriteria. Kriteria yang saya sebutkan di sini adalah cukup dengan ruam di tangan dan kaki dan juga ulcer di dalam mulut. Dengan atau tanpa demam. Ya, cukup dengan kriteria ini, tidak kira umur berapa, kita boleh diagnose HFMD. Dan juga suka untuk saya ingatkan di sini lagi, jangkitan HFMD tidak hanya disebabkan oleh mereka yang bergejala. Ada juga mereka yang kita panggil sebagai healthy carrier, berarti mereka ada virus itu, tetapi virus itu tidak mampu untuk menyebabkan mereka sakit. Tapi itu tidak berarti mereka tidak boleh menjangkitkan virus itu kepada orang lain. Ini yang selalu berlaku sebab bila kita siasat kanak-kanak di rumah, 2 orang adik-beradik sakit, dua-dua berumur kurang dari 5 tahun. Tidak pernah keluar dari rumah. Memang di sana tidak bergaul dengan budak-budak lain di perkarangan jiran, semua tiada. Tetapi mereka kena juga. Kadang-kadang ibu bapa ini lupa orang dewasa yang berada di rumah itu sebenarnya boleh menjadi healthy carrier untuk virus ini. Ya. Kita sangat tekankan tentang pencegahan dan rawatan, bukan apa, sebab untuk kanak-kanak yang berumur kurang daripada 5 tahun ataupun kita kasih kecil lagi kurang dari 1 tahun, komplikasi yang akan terjadi kepada mereka ni adalah sangat merisaukan. Ya, nanti saya akan share apa komplikasi yang boleh terjadi. Di slide yang seterusnya ini saya mau membuka minda kita bagaimana situasi penyakit-penyakit yang ada di Sabah pada tahun ini 2024. Kalau kita boleh lihat di sini, antara banyak-banyak penyakit yang dinotifikasikan oleh mana-mana fasiliti kesihatan, termasuk swasta ya, bukan hanya kerajaan saja, swasta, total yang dinotifikasikan selama 20 minggu dalam tahun ini, ya, EPID 20 ini adalah 2 minggu lepas lah, dari awal tahun sampai 2 minggu lepas, terdapat 738 notifikasi, ya, di mana doktor ni suspek kanak-kanak ni atau individu ni ada HFMD. Daripada 700 lebih ni, sebanyak 474 yang telah confirm, yang telah disiasat dan confirm ini adalah HFMD. Dan jumlah yang didaftarkan ini, kalau kita bandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, kita boleh tengok sini ada denggi, ada demam campak, TB, hepatitis, keracunan makanan, kencing tikus, malaria. Kalau kita tengok jumlah dia adalah jauh banyak ya. Setakat 20 minggu ni lebih daripada 200% melebihi jumlah yang dinotifikasikan untuk penyakit yang kedua tertinggi iaitu denggi. Maka dengan ini kita boleh lihat, kita boleh buka minda kita.
situasi semasa HFMD di negeri Sabah sebenarnya sangat merisaukan. Ya, nanti saya akan papar untuk statistik di daerah Keningau. Jadi ini negeri Sabah ya, sangat besar. Impact HFMD dalam data kita. Bagaimana pula di daerah Keningau? Jadi saya terus ambil data daripada 2017, 3 tahun sebelum kita COVID. Ya, kami mendapati setiap 2 tahun akan muncul satu kejadian di mana jumlah kes HFMD ini dia akan meningkat secara mendadak. Ya, ini adalah kemungkinan boleh kita kaitkan dengan satu mungkin keadaan cuaca. Yang kedua, kemungkinan aktiviti yang sama berlaku. Ya. Kalau kita lihat pada tahun 2022, sekitar bulan Mei juga ya, bulan Mei juga kita ada peningkatan yang sangat drastik untuk penyakit HFMD di daerah Keningau. Ini saya bercerita tentang daerah Keningau sudah. Dan pada tahun ini yang sekarang sedang terjadi bulan 5 juga, kita nampak hampir melawan jumlah kes yang 2022 sudah. Jadi apa statistik ini sebenarnya memberitahu kita? Ada sesuatu yang terjadi di daerah Keningau pada bulan 5 ya, yang menyumbang kepada peningkatan penyebaran penyakit HFMD. Ya, saya rasa kita semua tahu ya, sama ada perayaan ataupun aktiviti di mana ada berkumpulnya individu-individu, bukan hanya kanak-kanak tetapi juga orang dewasa. Ya, kalau kita tengok waktu COVID, apa yang terjadi waktu COVID? Jumlah kes HFMD sangat rendah, sehingga kan ada sampai beberapa bulan tuh kita langsung tidak ada kes HFMD. Kenapa ini terjadi? Sebab semua orang mengamalkan amalan kebersihan diri yang sangat bagus, seperti penggunaan pelitup separuh muka, mengamalkan kebersihan tangan, ya, menggunakan hand sanitizer, ya, dan semua ini menyumbang kepada berkurangnya penyebaran penyakit berjangkit, bukan hanya HFMD tetapi juga penyakit-penyakit berjangkit, terutama udara dan sentuhan yang lain. Ya, risiko, siapa yang berisiko? Ini semua golongan umur yang terlibat dalam institusi yang saya jemput pada petang ini adalah golongan yang berisiko, yaitu kanak-kanak termasuklah sekolah menengah. Ya, jadi yang paling senang untuk kita cegah ya di sini adalah kita tidak bawa pergi ke tempat-tempat yang berisiko. Tapi ini juga akan menimbulkan dilema, ya, terutama bila berkaitan dengan institusi pendidikan. Takkan kita tidak hantar anak kita pergi sekolah. Itu nanti kita cerita lebih lanjut. Oke? Jadi di dalam slide yang saya bagi ini ada banyak poster-poster yang saya masukkan. Semoga dia bermanfaat untuk sekolah kalau mau print balik ataupun mau edarkan ya ke apa nih di kalangan di dalam sekolah. Seperti yang saya sebutkan tadi, komplikasi HFMD ini sangat merisaukan, terutama untuk kanak-kanak yang berumur kurang daripada 1 tahun. Yang pertama, bila ada ulcer di mulut, kanak-kanak ini prone untuk tidak mau minum, tidak mau makan. Dan ini akan menyebabkan mereka mengalami dehidrasi. Tambah lagi dengan cuaca sekarang yang lebih kepada panas, ini akan menambah teruk lagi gejala dehidrasi yang ada pada kanak-kanak. Yang lebih teruk lagi, kanak-kanak di umur kurang dari 1 tahun ini tidak tahu cara untuk bagi tahu apa yang sedang mereka rasakan. Kalau mereka haus kah, sakit kah, mereka cuma nangis saja, mereka tidak dapat bagi tahu. Ya. Jadi itu menambah lagi kalau kita tidak dapat detect awal sama ada ini dehidrasi ataupun tidak. Ya. Kedua, komplikasi yang ada di sini adalah jangkitan di selaput otak ataupun di otak itu sendiri. Di mana kuman nih dia boleh tembus barrier, blood-brain barrier yang ada jika keadaan badan sesuatu individu tu atau kanak-kanak tu
dia punya imun rendah sudah betul disebabkan banyak isu seperti dehidrasi pun boleh kasih kurang imun badan mereka, maka pada waktu itulah virus-virus ni boleh menyerang lebih lanjut, lebih dalam lagi di dalam badan mereka, sama ada ke otak ataupun ke otot jantung. Ya, bila ada jangkitan di otak, mereka akan ada sawan dan mereka akan ada demam yang sangat tinggi dan mereka akan ada perubahan tingkah laku. Itu Mang Teruk sudahlah tuh. Kalau ada jangkitan di jantung, mereka akan macam orang dewasa kena serangan jantung. Mereka tiba-tiba sakit dada, ya, boleh kejang-kejang di tangan dan kaki, ya, dan juga mereka tiba-tiba menjadi biru, ya, disebabkan jantung mereka dijangkiti oleh kuman itu dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan ada juga kes di mana virus ini menyerang di bahagian mata, ya, di bahagian mukosa mata, di bahagian makula dan retina mata dijangkiti kuman, dan di sana virus ini meninggalkan parut yang susah untuk sembuh, ya. Dan yang paling kita takut di sini, walaupun dia kecil di bawah sini, jangan kita kasih limpas dia. HFMD jarang-jarang menyebabkan kematian, tapi kalau kita terlepas pandang betapa seriusnya dia boleh menyebabkan kematian, terutama apabila terdapat komplikasi di bahagian otak dan juga jantung. Oke. Rawatan sebenarnya selalunya tidak memerlukan rawatan sebab kebanyakan kes dari mula menunjukkan gejala akan sembuh dalam tempoh 7 hingga 10 hari. Ya. Tetapi apa sebenarnya tujuan kita sarankan ibu bapa untuk bawa anak-anak mereka mendapatkan rawatan? Yang pertama, of course, mendapatkan rawatan dan ubat. Yang kedua, supaya fasiliti kesihatan ini sama ada swasta ataupun kerajaan boleh membuat notifikasi penyakit kepada kami di pejabat kesihatan. Dan data-data inilah kami punya peluru, ya, untuk kami buat kami punya kerja dengan lebih efisien. Kami akan buat statistik analisis dan kami akan kontak semua institusi seperti apa yang saya buat sekarang supaya membuat langkah berjaga-jaga untuk pencegahan dan kawalan. So penting bukan hanya untuk dapat ubat saja mau bawa pergi klinik, tapi klinik tu akan buat satu notifikasi kepada kami. Bagi tahu, di kampung sekian ada satu kes. Ada adik-beradik ini. Yang satu sekolah di sekian-sekian, yang satu tidak bersekolah. Yang satu dihantar ke taska sekian, yang satu bersekolah di sekian-sekian. Gitu. Jadi itu sangat penting. Semua ini adalah data yang akan diberi oleh klinik ini kepada kami. Ya. Dan rawatan kita yang kita berikan, kita akan tumpukan kepada possibility untuk terjadinya komplikasi kepada kanak-kanak ini. Ya. Dan malangnya setakat ini belum lagi ada vaksin yang khas untuk HFMD. Ya. Namun rawatan peringkat awal itu memang sangat penting. Sebab kalau kita lambat memberi rawatan, komplikasi itu akan most likely akan terjadi. Ya. Pencegahan. Secara general saya akan bagi tahu pasal pencegahan. Untuk institusi yang ada menjaga kanak-kanak, pastikan alat permainan, kerusi dan meja itu dibersihkan secara berkala. Ya. Saya sarankan untuk institusi sama ada Taska, Tadika, Tabika, ya, sekolah rendah, sekolah menengah, untuk membuat satu jadwal disinfeksi di sekolah ataupun di institusi. Sekurang-kurangnya kalau boleh ya, kurang-kurangnya 2 kali. 1 kali sebelum murid-murid atau kanak-kanak ni datang ke institusi. Yang kedua adalah selepas mereka pulang atau keluar daripada institusi, pagi dan petang. Jadi kalau boleh diteruskan setiap hari selama musim kita ada peningkatan HFMD ini, ya. Dan kalau dia dijadikan sebagai rutin pun sebenarnya sangat bagus. Tapi ini yang kita dapat cadangkan, kita sarankan. Kalau mau cakap kami wajibkan, itu kami tidak kuasa juga mau wajibkan, ya. Okay.
Kemudian pastikan kita ada poster amalan mencuci tangan, dan kita sentiasa ingatkanlah anak-anak yang berada di institusi untuk sentiasa tahu tentang kepentingan menjaga kebersihan diri, ya, termasuk tangan lah, ya, sebab kebanyakan kes ataupun kebanyakan punca penyebaran ini lebih kepada tangan, ya, tangan kanak-kanak ni. Sebab tangan kanak-kanak ni yang selalu bergerak, pegang alat, pegang mainan, pegang tiang, ya, pegang kawan, kan. Jadi adalah penting untuk kita ajar anak-anak ni tentang kebersihan tangan, ya. Kemudian kalau berada di rumah ataupun institusi yang menggunakan tuala ataupun kamu membantu untuk mengganti pakaian mereka, elakkan berkongsi menggunakan peralatannya, pakaian, tuala ataupun perkakas makan dan minum yang akan ada potensi untuk melibatkan kontak direct dengan cairan daripada rongga mulut dan hidung, ya. Even alat mainan lah, tapi susah juga kita kalau tidak berkongsi. Tadi apa yang kita boleh buat adalah kita disinfeksi alat-alat ni kalau boleh selepas setiap sesi, ya. Tengok macam mana kemampuan daripada institusi, ya. Dan kita tengok ibu bapa penjaga juga ada peranan dia. Nanti ada satu slide kita tengok satu poster tentang peranan ibu bapa. Jadi daripada rumah ni peranan ibu bapa penjaga hendaklah bersama-samalah dengan anak ni belajar ataupun mengamalkan kebersihan tangan dengan cara membasuh tangan menggunakan sabun dan air bersih, ya. Seperti yang saya sebut pada awal-awal tadi, orang dewasa berpotensi untuk menjadi healthy carrier, yang mana kita ni tanpa kita sedari sebenarnya membawa virus itu kepada anak-anak kita di rumah tanpa kita sedari. Jadi pastikan bila kita balik daripada kerja ataupun sebelum kita sentuh anak-anak di jagaan ataupun di rumah, kita amalkan kebersihan tangan. Kita cuci tangan kita dan pada masa yang sama kita ajar juga anak-anak ni untuk mengamalkan benda yang sama, ya. Dan kemudian anak-anak hendaklah dijauhkan daripada tempat awam yang sesak, ya. Macam saya cakap tadi, ini dalam dilema. Tempat sesak sekolah, prasekolah, gitu kan. Sedangkan ini adalah satu institusi pendidikan yang kita tidak akan dapat elakkan. Tapi itu juga nanti saya akan bincangkan tentang apa yang kita boleh buat di institusi, ya. Kemudian ibu bapa juga, saya tahu dalam grup ini kita ada kebanyakan adalah ibu bapa, ya, ataupun kalau belum jadi ibu bapa mungkin abang atau kakak kepada adik-adik yang lebih kecil. Jadi pastikan kita jangan, kalau boleh lah, kita jangan bawa anak-anak kita ni ke kawasan-kawasan yang sesak seperti pasar, pusat beli belah, ya, ataupun pergi tengok permainan bola sepak, Sabah lawan sekian, gitu kan. Di Astaka kan banyak akan sesak di situ, kalau boleh, ya. Jadi lokasi yang berisiko seperti yang saya sebut tadi, sebelum kita tunjuk jari kita ke institusi, ke tempat lain, tunjuk ke diri kita dulu. Macam mana kita buat kawalan pencegahan di rumah kita sendiri. Bermula dari diri sendiri dan rumah kita, ya. Kemudian barulah kita fikir ke tempat lain, tempat perkumpulan kanak-kanak, panti asuhan, sekolah, ya. Kemudian taman permainan awam, taman tema, pusat membeli belah, dan tempat sesak yang lain seperti yang saya sebut tadi. Ya, kita ada kejadian, kita coba siasat tidak ke sekolah apa semua, tetapi dia cakap saya pernah bawa pergi supermarket sekian, dia letak anak dia di dalam troli. Nah, betapa yakinkah kita troli ini kena kasih bersih, ya, oleh pengusaha? Ya, kita tidak tahu. Waktu COVID, yes, kita nampak terang spray sangat bagus. Sebab waktu kejadian CFMD dan penyakit-penyakit yang lain waktu itu kurang, ya. Nanti kita akan fikirkan satu inisiatif macam mana kita mau kontak pengusaha-pengusaha kedai yang ada troli, yang mana mungkin
kami terpaksa juga mungkin visit setiap satu mereka pengusaha untuk sarankan tentang kebersihan troli-troli dan bakul nih. Ya, saya rasa itu adalah satu inisiatif yang mungkin sangat berkesan. Sebab kadang-kadang bapa cakap juga kalau kasih tinggal di rumah tidak jaga anak gitu kan, jadi terpaksa juga bawa. Dan kalau mau dukung penat, jadi terpaksa juga masuk troli sambil beli barang. Ya. Peranan KKM dan institusi. Apa peranan kami? Jadi secara ringkas kami akan kumpul data, analyze data, dan kita akan rancang dan laksanakan tindakan pencegahan. Town hall meeting yang kita buat pada hari ini adalah salah satu tindakan yang kita buat mengikut situasi semasa. Dan saya sudah bentangkan tadi data kenapa kita perlu buat town hall meeting ini, sebab kita ada surge of cases yang sangat merisaukan. Ya. Kemudian kita akan pantau dan buat pemeriksaan institusi berisiko. Yang dari semasa dan secara berkala ada pegawai kami yang akan ke sekolah untuk buat pemeriksaan bukan hanya untuk kebersihan everything, tapi juga secara satu skop yang besar mengenai keselamatan. Dan juga kami juga sangat bertanggung jawab untuk memastikan setiap individu dan masyarakat termasuk institusi supaya akses terhadap pengetahuan dan kesedaran tentang HFMD ini ada dan senang diakses. Jadi itu salah satu yang kita buat, saya buat sekarang ini adalah untuk memberi pengetahuan, ya, refresh balik, revise balik tentang HFMD supaya kita sentiasa aware, ya, apa diagnosis dia. Banyak penyakit tentang yang berkaitan dengan kulit. Kita ada campak, kita ada chicken pox. Macam mana kita mau membezakan satu penyakit dengan penyakit lain itu sebenarnya agak susah. Ya, jadi adalah penting untuk kita refresh kita punya pengetahuan. Ya, kemudian tindakan penguatkuasaan. Ini sebenarnya saya letak paling last di sini nombor 4 nih, sebab kalau boleh kan kita jangan sampai ada tindakan penguatkuasaan. Ya, sebab tidak syok, ya, dilaksanakan. Kami pun sebenarnya sangat rasa bersalah bila kita terpaksa tutup satu institusi itu, ya. Oke. Data-data yang ada inilah kami buat analisis, kita kumpulkan data, kita buat graf statistik. Dengan cara ini kita dapat analyze dan kita buat tindakan. Kita ada garis merah, kuning, dan purple di sana, itulah salah satu alert line yang kita buat, sama ada dia alert, action, ataupun epidemic line, yang berarti ada tindakan yang kita buat at certain level. Oke, itu dari peringkat kami lah. Cuma apa yang saya mau tekankan sini, kalau ibu bapa tidak bawa anak ke klinik untuk rawatan, klinik tidak akan dapat bagi data kepada kami, dan kami tidak akan tahu kalau ada ramai yang sakit di dalam community. Sebab itu penting untuk bawa ke klinik, ya. Peranan pengusaha pusat jagaan kanak-kanak, ya. Sini walaupun dia letak dari tadika hingga prasekolah, tapi saya sarankan juga ini diadaptkan di sekolah rendah dan sekolah menengah, ya. Lakukan yang pertama, ini sangat penting. Lakukan saringan gejala di pintu masuk premis. Oke. Mungkin tidak se-strict waktu kita COVID dulu, semua tembak-tembak suhu kan. Tembak suhu di pintu. Guru pun terpaksa datang lebih awal dan tunggu sudah di sana berdiri dan tembak suhu. Sebenarnya tidak sampai ke tahap itu. Apa yang saya perlu daripada pihak institusi adalah memang kita perlu ada satu orang ataupun secara bergilir lah, ada yang menjaga di pintu masuk. Perhatikan pergerakan, perlakuan kanak-kanak ini. Dan selalu kami bagi nasihat kepada taska jagaan, kalau ada ibu bapa yang hantar anak tiba-tiba selama ini tidak pernah guna sarung tangan dan stokin, tiba-tiba hari ini kena kasih pakai, alasan dia cuaca sejuk. Tolong buka dulu itu sarung tangan dan kaki, tengok dulu rupanya ada ruang. Tahulah kan, bukan juga mau cakap apa, tapi memang kita paham kebanyakan ibu bapa bekerja. Dan sakit macam mana pun anak dia selagi masih ringan, kalau boleh mereka akan hantar ke pusat jagaan.
Sebab kalau enggak cuti rehat orang habis, ya. Tetapi kalau mereka berterusan seperti ini akan menyebabkan taska itu akan ditutup. Sebab kalau berjangkit sudah penyakit berjangkit di sana, kalau 2 kes dan lebih kita terpaksa tutup, ya. Kalau betul-betul kita rasa berpotensi untuk menyebarkan lagi penyakit berjangkit itu. Jadi kita tengok di pintu masuk nih, kita tengok ada ruam ke tidak di tangan dan kaki, dan boleh juga kalau HFMD kan di kawasan lampin pun boleh ada ruam juga. Kemudian cek ada ulcer di tekak dan mulut dan lidah. Dan mungkin boleh tanya-tanya juga kalau nampak budak ni lemas sikit, kamu sentuh pun boleh tahu bah anak-anak ni demam ataupun tidak. Dan tak payah pun guna penembak suhu tu. Ya. Dan kita dapat perhatikanlah secara general anak-anak ni sehat ataupun tidak. Jadi kalau salah satu ini ada dan pengusaha rasa was-was, ada sebaiknya kalau minta ibu bapa ni bawa ke anak-anak ni ke klinik untuk pemeriksaan. Kalau doktor cakap, oh ini ruam biasa gitu kan, bukan HFMD, bukan chickenpox, bukan campak, dan boleh diantar ke pusat jagaan, ke Taska, dan okey, boleh. Tapi kalau doktor cakap kuarantin di rumah, mohon untuk ikutlah nasihat doktor, ya. Jadi selama di premis, saya minta juga pengusaha ataupun sekolah untuk ambil masa, mungkin waktu perhimpunan ke bagi 5 minit begitu. Ajar anak-anak tentang mengamalkan 7 langkah mencuci tangan yang betul. Ya. Jadi nanti itu boleh dapat di mana-mana 7 langkah tu. Kadang-kadang ada yang 8 gitu kan, tidak apa, biar lebih jangan kurang. Ya. Cuci tangan dengan betul menggunakan sabun dan air bersih. Kemudian cuci alatan ataupun permainan yang ada di institusi. Selain itu, lantai dan tandas pastikan sentiasa bersih. Dan untuk institusi yang memang ada jaga bayi ataupun kanak-kanak yang masih menggunakan lampin, pastikan buang lampin ni ke dalam tong sampah yang bertutup dan tidak mudah dicapai oleh haiwan ataupun kanak-kanak tu balik. Ya. Sebab selain daripada konteks secara langsung daripada cairan rongga mulut dan juga hidung, virus ni juga boleh berjangkit melalui sentuhan direct kepada najis kanak-kanak yang dijangkiti. Ya. Yang kita panggil sebagai fecal oral. Kalau boleh jangan sampai terjadi cara penyebaran begitulah. Ya. Dan kalau boleh jangan berkongsi peralatan makan minum, ya, anak-anak ini, serta barang-barang pribadi anak ni jangan kongsi ke anak-anak yang lain lah, ya. Nasihat kepada ibu bapa, ya, ini penting kita bagi nasihat kepada ibu bapa, ya. Cara untuk pengusaha bagi nasihat kepada ibu bapa adalah dapatkan nasihat daripada doktor kalau anak-anak mereka ni ada gejala, ya. And then peka dengan perubahan tingkah laku seperti dia kurang aktif, tidak mau makan, kurang selera, kemungkinan ada ulcer di dalam mulut, ya. Dan segera bawa anak ke hospital kalau gejala ini semakin teruk. Lalu kita cakap kalau demam berterusan 3 hari sudah makan ubat masih lagi tidak baik, bawa ke hospital. Nasihat saya jangan tunggu 3 hari. Kalau insting ibu bapa kamu rasa anak kamu ataupun insting pengusaha tengok anak ni tadi pagi okey lagi, malam ni petang macam lain sudah. Inform ibu bapa tolong bawa ke hospital. Jangan lagi tunggu-tunggu walaupun ada ubat di rumah yang mungkin stok-stok yang dari dulu. Kita perlu buat pemeriksaan lanjut. Ya, banyak pemeriksaan kita boleh buat untuk anak-anak ni. Walaupun pemeriksaan itu mudah seperti kita cek denyutan jantung, kita cek kekuatan nadi, tapi semua pemeriksaan ini sebenarnya sangat penting. Ya. Dan yang paling penting lah nasihat kepada ibu bapa, elakkan menghantar anak ke premis kalau ada gejala penyakit berjangkit. Ya. Bukan hanya sekolah prasekolah, nursery atau taska, tapi sekolah menengah dan sekolah rendah juga. Ya. And then pastikan kebersihan diri lah. Ya. Bersihkan hidung, mulut dengan tisu ataupun kain yang memang untuk itu, dan pastikan buang tisu itu kalau sudah digunakan, ya.
Ini adalah risalah yang memang kita sentiasa edarkan. Setakat ini belum ada version yang terbaru lagi. Jadi dalam risalah ni kita go through, tengok di depan ada gambar, kemudian dia sentuh dari sebelah ini ya, depan ini maksud saya. Lepas tu di tengah kita ada basmi kuman disinfeksi. Buat campuran larutan basmi kuman. Nanti saya ada satu slide cara untuk kita bancu yang mana diguna pakai sewaktu COVID juga. Ya. Jadi rendam alat mainan ataupun kita bersihkan ya, mop, sapu dan mop di ruangan-ruangan. Jaga kebersihan persekitaran dan buat saringan HFMD di pintu masuk. Ya, jadi ini sangat penting ya, yang ini tolong perhatikan dan kita baca risalah yang kita ada. Di sebelah belakang risalah ini juga ada lagi ya, tolong belek dan baca. Dia ada ajar tentang cara virus HFMD menular, yaitu air liur, cecair lepuh, najis. Dia sebut pasal najis, so jangan kita lupa tu lampin-lampin. Dia juga ajar tentang 5 amalan utama mencegah penularan HFMD, ya. Kemudian jaga kebersihan diri. Okay. Kita boleh minta anak-anak ni baca dan tengok sendiri juga sebab dia punya ilustrasi ni pun tidak juga boring, dia agak menarik ya. Dan sini sudah ada kita letak 7 langkah mencuci tangan yang betul. Jadi lengkap sudah risalah ni sebenarnya ya. Jadi kita tinggal fully use ya risalah yang ada nih. Okay. Ini panduan disinfeksi yang kita guna pakai dari zaman COVID lagi. Ya. Di mana 1:10 dengan 1 sukatan cecair peluntur ataupun cecair disinfeksi, komersial ataupun tidak, kita boleh pakai dengan 9 sukatan air. Ya. 1:10 dan jadikan 10. Okey. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dan disinfektan yang kita boleh pakai sama ada cecair peluntur komersial ataupun cecair mengandungi 70% alkohol ataupun instant wipe mengandungi 70% alkohol. Okay, dia bagi pilihan ke sini ya. Sebab di mana-mana kita pergi sekarang kita jumpa nih. Ada wet wipes gitu kan. Asal memenuhi kriteria ini kita boleh pakai. Peralatan ya yang kita perlu pakai untuk disinfeksi dan permukaan yang contoh yang kerap disentuh. Kalau di rumah, pemegang pintu sejuk, pemegang almari, tombol pintu. Dan jangan lupa kalau di sekolah kan atau yang ada kantin kan, selalu tempat membeli itu. Soalnya anak-anak kita kan kecil. Sekarang nih kan bukan yang zaman dulu yang besar-besar kan. Sekarang nih kecil. So mereka tuh terpaksa menjengket selalu kalau membeli kan. Jadi derang tidak pegang di bagian atas tu Derang tidak pegang di bagian atas, derang selalu sentuh di bagian dinding ataupun betul-betul di bawah tempat menjual tu. Jadi di sana kita perlu buat disinfeksi juga, jangan lupa. And then tiang-tiang di jalan berbumbung, kamu spray di bagian atas, kamu lupa anak-anak ni pendek. Jadi kita spray juga sampai bawah ya. Tempat yang common untuk mereka sentuh. Ya, tandas, pintu, meja, semua tu. Alright, dan jangan lupa juga di rumah ataupun di taska kalau ada kapet-kapet kan selalu ataupun di lantai itu kita kasih bersih ya. Oke, jadi kita boleh rujuk yang di sini selalu dia cakap mengandungi yang komersial ni mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite. Ini cecair peluntur. Tapi saya selalu bagi tahu tolong tengok kalau ada sofa yang cantik di bilik guru besar atau di bilik pengetua, kamu jangan spray guna Clorox. Nanti terpaksa membeli baru sebab nanti dia luntur. Okay? Kamu pastikan guna yang sesuai. Nanti salah saya pula nanti kasih saran untuk spray kan. Okay? Kamu gunalah cecair disinfeksi komersial yang lain yang kurang efek luntur. Okay? Dan di sini untuk tempat awam ni lebih kepada kami tapi mohon untuk dibaca juga ya. Okay. Penguatkuasaan. Ini kalau boleh kita tidak mau buat. Ya. Sekiranya ada 2 case positif ataupun lebih, ya, kami sepatutnya tutup
institusi itu. Bukan hanya Tadika, sini dia letak Tadika kan. Bukan hanya Tadika. Taska, Tabika Kemas, Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, ya, asrama. Kita terpaksa tutup ini kalau ada 2 case dengan Epic Link memang ada hubungan, ya. Kami kadang-kadang ada budi bicara juga, sebab kadang kita tutup itu kelas sahaja. Tetapi kalau boleh, kalau tindakan pencegahan itu sekolah atau institusi boleh buat dengan baik, tiada penyebaran ataupun kes di dalam yang melibatkan pelajar sekolah, kita boleh halang nih daripada kelas ditutupkah, sekolah ditutupkah, itu kalau boleh kita coba elakkan, ya. Jadi tempo penutupan premis adalah 10 hari, oke? Tapi untuk institusi yang pernah ada pengalaman ditutup, kalau di Keningau kami ada beberapa akta tu dia ada banyak subsection. Jadi kita guna pendekatan, kita tutup 7 hari dulu, dan kalau dengan tujuan penutupan ni adalah untuk memberi ruang kepada institusi untuk membuat pembersihan dan disinfeksi, itu yang paling utama sebenarnya. Yang kedua adalah kalau boleh dalam kurang-kurangnya 3 hari kita mau kasih putus tu rantai jangkitan dulu untuk mereka yang belum bergejala tetapi sudah ada tu virus. Jadi sebenarnya 10 hari itu adalah recommended, ya, daripada KKM untuk kami tutup. Tetapi dengan budi bicara dan juga memenangkan, kita mempertimbangkan juga institusi pendidikan ni, sebab kita tidak mau mengganggu kamu punya proses pembelajaran, ya. Kalau boleh kita tidak mau tutup pun, alright. So adalah penting, ya, untuk sama-sama kita jaga, sebab guru yang ada di sekolah juga boleh melaporkan kepada kami, ya, kalau ada yang kamu suspek, ya, ada kejadian macam suspek. Tapi pada masa yang sama kamu kontak juga ibu bapa untuk bawa anak-anak ni keluar daripada premis sekolah dan pergi rawatan dan karantin kalau betul-betul diagnosis HFMD lah, ya. Okey. Maksud penutupan premis adalah kita menghentikan sementara operasi sesuatu premis dalam tempoh masa tertentu, ya. Untuk HFMD sebenarnya 10 hari. Tapi bila kita letak 7 hari, tetapi kita memberi ruang kepada institusi kalau selepas 3 hari lah, minimum 3 hari, kalau boleh memohon pembukaan semula. Kalau kami rasa macam kamu sudah buat pembersihan, lepas tu kanak-kanak yang bergejala pun semua sudah mendapat rawatan dan sedang kuarantin, kami akan buka selepas 3 hari, ya. Tujuan penutupan seperti yang saya cakap tadi, memutuskan rantaian jangkitan. Yang kedua, memberi tempoh kepada pengusaha untuk membersihkan premis, ya. Bila perlu dilakukan, apabila berlaku satu kluster atau wabak penyakit berjangkit, bukan hanya HFMD, ya, misalnya measles, chickenpox kalau terlampau ramai, ya. Jadi itu dibuat daripada pejabat kesihatan sebab yang pegawai yang mempunyai kad kuasa, ya. Siapa yang layak adalah pegawai dari pihak kami lah, ataupun kalau bukan dari pihak kami, dari PBT, daripada majlis daerah ataupun pejabat daerah yang dilantik lah. Tempoh penutupan sebenarnya adalah 10 hari yang saya sebut tadi. Kaedah penutupan adalah satu salinan surat arahan perintah penutupan kita akan keluarkan dan kita akan bagi kepada pengusaha. Dan satu lagi notis penutupan kita akan tampal di pintu masuk premis, ya. Dan pemberian notis penutupan ini perlu ada wakil daripada pengusaha premis, ya, sebagai saksi dan akan sign di bahagian penutupan itu. Salinan kebenaran membuka semula premis setelah tamat tempoh penutupan akan dikeluarkan. Walaupun macam yang saya sebut tadi, sekurang-kurangnya 3 hari. Kamu boleh memohon sekiranya kamu rasa kamu boleh buka, dan kita akan buat pemeriksaan semula. Dan kita akan mempertimbangkan pembukaan lebih awal, ya. Okey. Adakah salah jika mengingkari arahan penutupan premis? Ya, jika disabitkan kesalahan maksudnya melanggar, ya, sudah ditutup tapi kamu masih menjalankan aktiviti di dalam sekolah, seseorang tu boleh dihukum penjara tidak melebihi 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Boleh, ya, kita boleh
denda, kita boleh kasih penjara. Ya, tapi saya percaya di Keningau ni tiada yang begitu. Okay, right. So itu kalimat daripada saya. Okay, jadi sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan dan perbincangan. Kalau ada yang tidak malu untuk mengeluarkan suara, boleh letak di bahagian chat. Ya, saya ada satu pegawai juga akan tengok dan bantu untuk jawab. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Silakan yang ada angkat tangan. Ada yang angkat tangan ke ni? Ke ini salah tekan? Mimi Rosmin. Oh, okey. Ada pertanyaan di apa? Di chat. Okay. Okey. Berapa hari cuti diberi kepada pelajar yang dijangkiti HFMD? Okey. Untuk penyakit berjangkit HFMD, kita bagi sebanyak 5 hari cuti kuarantin ya kepada kanak-kanak ni. Dengan logik dia adalah tempoh inkubasi untuk virus HFMD adalah 5 hari. Berarti dari hari pertama dia menunjukkan gejala ataupun dari hari pertama dia terdedah kepada virus ni, dia akan ambil masa 5 hari untuk menunjukkan gejala. Jadi untuk yang sudah bergejala, kita anggap 5 hari lagi itu adalah untuk supaya tu virus boleh clear dari badan dia. Ya, jadi sepatutnya 5 hari diberi ya kepada pelajar yang dijangkiti HFMD. Okey. Tapi kadang-kadang ada juga ibu bapa yang dapatkan pengesahan doktor semula, belum lagi habis 5 hari, dia bawa dan doktor pun cek, oh ni lepuh sudah kering, batuk sesama tiada, sangat aktif dan ruam-ruam pun semua sudah kering dan tidak berisiko dan dia boleh kembali lebih awal. Tapi dengan syarat strict precaution, ya. Kalau boleh anak-anak ni pakailah mask dan kurangkan sentuhan, ya. Dan kita tidak libatkan dalam aktiviti yang melibatkan sentuhan di kalangan pelajar ataupun anak-anak di institusi, ya. Itu soalan daripada Puan Marcella Vincent ya. Okay. Kemudian ada soalan daripada Puan Kristi Yong. Selamat petang. Okay. Sekiranya seseorang ni pernah dijangkiti HFMD akan berisiko untuk jangkitan semula? Ya, boleh. Ya. Walaupun secara alaminya jangkitan secara natural ni akan meningkatkan imun seseorang itu, tetapi kita perlu tahu virus ni juga pintar, ya. Seperti yang saya sebut pada awal tadi, virus ni ada banyak varian. 2 yang saya sebut tadi iaitu Coxsackie virus S16 dan juga enterovirus EV71, itu cuma antara yang paling dominan sahaja. Banyak lagi varian virus enterovirus yang lain yang boleh menyebabkan HFMD. Misalnya kalau dia sudah kena Coxsackie virus S16, mungkin lain kali dia boleh kena EV71. Ya, boleh juga kena yang sama tapi dia mungkin ada varian tukar sikit. Ya. So jawapan ya masih boleh kena HFMD untuk jangkitan semula. Ya. Kemudian ada soalan daripada Puan Ferdoza Stephanie Hendri. Maaf kalau dari nama Puan atau Tuan salah. Siapa? Sekiranya seseorang kanak-kanak itu semakin sembuh dari HFMD, tetapi belum sampai 10 hari kuarantin, adakah boleh ke sekolah? Adakah dia tidak akan menyakiti orang lain? Okey, seperti yang saya cakap tadi,
tempoh karantin adalah 5 hari. Tetapi kalau belum sampai 5 hari dan dokter sudah periksa dokter balik dan disahkan, dokter cakap okey sudah ni, dia boleh kembali ke sekolah dan dia boleh ke sekolah. Tapi kalau boleh kita kasih komplit itu 5 hari karantin di rumah. Ya. Tapi kalau dia sebelum habis karantin dan itu lepuh pun masih berair, lepas tu dia pun masih lagi tidak berapa sehat, memang ada kemungkinan dia boleh menjangkiti orang lain lagi, ya. Okey, sama-sama Puan Marcella, Puan Farina Lilian, selamat petang. Sekiranya anak diberi cuti, ibu bapa penjaga turut tertakluk dengan cuti. Okey, kita ada satu keistimewaan untuk pegawai kerajaan, di mana kita ada satu jenis cuti dipanggil cuti menjaga anak di kuarantin. Sorry, slide dulu saya ada letak ini, tapi saya rasa saya terlupa. Ada satu slide sepatutnya tentang ini. Jadi untuk ibu bapa ataupun penjaga sah seseorang anak yang didiagnos sebagai HFMD, salah seorang daripada ibu bapa ini atau penjaga ini, salah seorang saja anda boleh dua-dua bapa mama ambil cuti sama-sama, nanti jumpa pula cuti-cuti di Langkawi sudah. Okey, salah seorang ni boleh rujuk dengan kerani di pejabat masing-masing. Sepatutnya ada satu borang yang diisi oleh pegawai untuk cuti menjaga anak yang di kuarantin. Ya, cuti ini diberi maksimum 5 hari. Ya, layak 5 hari dan perlu disertakan satu memo daripada doktor yang merawat anak ni, memo yang mengatakan anak ini disahkan HFMD dan penama ibu ni adalah penjaga dia. Perlu ada itu tidak boleh nama anak yang sakit saja, mesti ada nama yang menjaga juga. Dan yang menjaganya akan menuntut akan memohon cuti menjaga anak di kuarantin. Ya. Jadi ya tertakluk dengan cuti juga dan dia tidak akan tolak dari cuti rehat tetapi kamu perlu tahu cuti menjaga anak di kuarantin, kuasa untuk meluluskan dia adalah daripada atasan kita pejabat masing-masing. Misalnya kalau saya anak saya sakit, saya perlu memohon daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan di sana kalau pengarah cakap dia tidak kasih lulus, saya tidak boleh tolak, saya tidak boleh bantah. Jadi saya terpaksa tolak 5 hari itu sebab saya sudah ambil awal-awal kan. Saya terpaksa tolak 5 hari itu daripada saya punya cuti rehat. Ini sebenarnya daripada administratif. Jadi saya cuma menyampaikan saja. Saya tidak kuasa untuk, okey, saya kasih yakin kamu punya majikan yang kamu mesti cuti ke tidak, itu saya tidak kuasa. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam akta pemberian cuti untuk pegawai kerajaan. Okey. Okey, Puan Kristi Yong, sekiranya lepuh masih basah walaupun lebih 5 hari, adakah murid ini berisiko? Jawapannya sebenarnya iya. Ya. Apabila lepuh ni dia masih berair dan masih basah, sebenarnya di dalam tu ada banyak virus. Ya. Virus ni dia berkumpul di dalam lepuh tu. Kalau dia masih basah, adalah sebaiknya untuk ibu bapa ni bawa semula ke doktor dan kalau boleh bagi mungkin extend sikit itu kuarantin di rumah lah. Dan mungkin juga perlu dapatkan rawatan sebab perlu pemeriksaan semula. Kadang-kadang lepuh yang masih berair selepas 5 hari ini bukan disebabkan oleh itu virus. Mungkin dia disebabkan oleh jangkitan silang daripada bakteria yang lain yang ada di sekitar. Ya, jadi itu perlu diperiksa. Okey. Puan Clarice, bagaimana cara mengenal pasti ciri-ciri HFMD ini, dokter? Okey, saya ada satu slide di sini. Cara mengenal pasti dia adalah, okey, sorry. Boleh nampak slide ini? Okey, tidak apa? Cara mengenal pasti. Okey, nampak sudah?
Jadi ini slide yang kami buat pejabat kesehatan kawasan Keningau untuk membezakan 3 jenis penyakit kulit yang hampir sama. Ya, sebenarnya kalau betul-betul mau kasih beza memang susah juga. Ya, betul-betul kita mau kasih beza, kami soalnya akan ambil sampel daripada kita ambil dari sampel dari dubur ataupun daripada lepuh buair tuh untuk HFMD dan kita hantar ke makmal besar di KK di Kota Kinabalu. Dari sana baru kita akan nampak sama ada ini virus varicella kah, enterovirus kah, ataupun ini adalah virus measles. Jadi kita boleh nampak tuh. Tapi dia ambil masa lebih kurang 48 jam lah sejak diterima oleh makmal untuk mereka periksa. Jadi itu agak lambat. So kalau kita tengok beza antara 3 nih ya, HFMD sebelah kiri, tengah chickenpox, measles. Kalau tengok gambar hampir sama saja nih, kasih tahu kamu. Ya, kalau kami pun di klinik-klinik kami jujur saja, memang susah mau kasih beza. Tapi ikut pengalaman lah. Kalau memang selalu nampak, kita tahu. Oke. Enterovirus biasanya dia memang akan muncul di tangan dan kaki dan ulcer dalam mulut sahaja. Biasanya lah, dan dia jarang-jarang sekali muncul di bahagian bahu, dada, belakang, biasa clear. Sebab ini virus memang dia akan attack di bahagian hujung tangan dan juga kaki, dan mulut ataupun kawasan lampin. Oke? Berlainan dengan measles dengan chickenpox. Measles dan chickenpox, mereka boleh terjadi di seluruh badan. Ya, kalau measles dia bintik-bintik merah, dia selalu tidak berair. Dan dia selalu muncul daripada kepala, muka, baru turun ke badan dan dia merebak ke arah luar. Oke? Dari kepala, leher, badan, dan keluar. Untuk measles lah. Chickenpox, dia akan mula dari badan dulu biasanya. Dan dia terus muncul, dia cepat menjadi satu blister. Dan blister untuk chickenpox, dia tidak alang-alang. Dia punya blister besar dan berair. Kalau HFMD, dia macam ruam tiada air, tapi kalau cukup lama, masuk hari keempat, hari kelima, dia mulai ada air-air sedikit, tapi dia tidak sebesar chickenpox. Ya, tapi kebanyakan masa dia tidak air. Ya, kalau tadi Cikgu Kristi itu mungkin tanya lebih ke arah chickenpox yang masih ada blister. Tapi sama juga jawaban saya, kalau dia lebih 5 hari dan masih ada basah itu blister, itu lepuh, dia masih boleh menjangkiti. Oke? Cara berjangkit sama. Saya tidak dapat kasih asing. Ya. Gejala lain semua ada demam. Measles selalu ada batuk sesama, tapi kadang-kadang HFMD pun ada batuk sesama. Ya. Kumpulan berisiko ini tidak valid sudah, sebab sekarang semua ini tidak kira umur sudah. Dia boleh menjangkiti. Ya. Dan vaksin HFMD tiada, varicella ada vaksin, dan measles pun ada vaksin, dan ini dalam imunisasi kebangsaan kita, dalam program kita. Varicella tiada di sektor kerajaan, cuma ada di sektor swasta saja. Jadi ini sedikit sebanyak saya dapat kongsi, macam mana kita mau kasih beza dengan 2 ini chickenpox dan measles lah. Otherwise, memang kita perlu dokter tengok juga lah. Oke? Saya sambung soalan lah. Puan Enawati, selamat petang. Kalau pemeriksaan di pintu masuk, adakah disarankan sebelum murid-murid keluar dari kereta atau setelah mereka turun? Oke. Saya paham juga yang ini. Sebab ada misalnya kalau saya tengok kawasan sekolah yang sempit, mereka kasih turun, lepas tu kereta terus keluarkan. Boleh saya serahkan ini mengikut kreativiti dan juga kesesuaian sekolah. Tengok macam mana, sebab kalau kereta berhenti di tengah jalan pun tak bagus juga. Tapi kalau dia masuk ke kompon sekolah, and then mungkin budak baru turun, and then terus cek, sementara ibu bapa tu masih ada di sana, itu bagus. Tapi kalau ibu bapa laju saja dia vroom terus lari, mungkin kalau kita detect selepas itu kita boleh call ibu bapa. Jadi yang ini saya susah mau sarankan.
boleh saya serahkan ini ikut kebijaksanaan dan kreativiti institusi, tengok mana yang sesuai dengan situasi tempat parking kamu di sana macam mana. Ya. Selamat petang untuk Puan Rusani. Ini HFND ini boleh berjangkit orang dewasa kah? Ya, boleh. Ya, berjangkit orang dewasa. So minggu lepas kita ada satu kes orang dewasa berumur 36 tahun. Okey. Dan dia punya gejala memang HFMD. Ya. So boleh. Dan orang dewasa juga terkenal sebagai healthy carrier. Puan Rus, healthy carrier maksud dia ada tu virus tapi dia tidak sakit. Tapi dia yang perantaraan menjangkiti dari satu kanak-kanak lain ke kanak-kanak yang lain. Okey. Okay. Next, Puan Lizawati. Selamat petang. Jika adik murid yang berada di rumah yang dijangkiti, adakah murid yang tidak dijangkiti itu perlu bercuti atau tidak kerana takut murid ini akan menyebarkan penyakit ini? Okey. Terima kasih soalan Puan Lizawati. Memang ini adalah salah satu dilema di peringkat kami. Dalam tempoh 2 bulan ini saya sudah mencari belek-belek akta yang untuk mengkuarantinkan kontak yang tidak bergejala dan saya tidak jumpa. Tidak seperti COVID. COVID kita ada akta, kita guna annex ya untuk mengkuarantinkan kontak walaupun dia tidak bergejala. Tetapi malangnya untuk HFMD kita tiada yang ini. Jadi misalnya ada dalam kejadian ini adalah sebaiknya saranan saya adalah precaution untuk kita ambil ya, misalnya mungkin adik yang tidak sakit murid yang tidak sakit ni walaupun di rumah dia ada yang sakit, mungkin bila dia datang sekolah kita sarankan dia pakai mask ya. Sarankan ibu bapa untuk bagi anak ni mask dan pastikan dia sentiasa patuh pakai. Dan kita mungkin boleh macam bukan diskriminasi ya, tapi kalau boleh macam adik kau punya abang di rumah sakit HFMD, jadi hari ini kamu jangan dulu ikut PJ ya, kamu duduk sama cikgu di tepi, something like that lah, kreativiti saya tidak tahu macam mana, tapi mungkin kita boleh kurangkan aktiviti dia bersama anak-anak yang lain, sebab kita pun tidak tahu sama ada dia akan bergejala ataupun tidak, atau sama ada dia ada tu virus ataupun tidak ya. Sebab kalau kamu tanya saya bila paling tempoh infektiviti yang paling tinggi untuk dia sebelum bila kan, saya boleh cakap secara brief, ada kemungkinan dia masa yang singkat, mungkin sehari sebelum dia mula ada ruam dan sehari selepas dia muncul ruam, itu adalah tempoh yang paling sangat-sangat boleh menjangkiti orang lain. Tetapi kalau kita tengok buku teks pun dan dari pengalaman kami, kita susah mau jangka. Jadi Puan Lizawati, saya minta maaf betul-betul, saya tidak akan dapat jawab 100% apa yang ditanyakan, tapi saranan saya tadi adalah precaution, pastikan murid ini memakai mask dan amalkan kebersihan tangan, dan mungkin kalau boleh kurangkan penglibatan dia dengan aktiviti dalam satu tempoh masa 5 hari itulah. Okey. Puan Suraya, selamat petang. Bagaimana dengan murid yang dijangkiti mempunyai berapa orang adik-beradik yang sekolah tapi adik-beradik lain tidak dijangkiti? Bolehkah mereka ke sekolah? Sama jawapan saya tadi ya. Kita tidak boleh halang mereka ke sekolah. Kita tidak akta yang berkuat kuasa untuk mereka karantin ya, kalau mereka tidak didiagnose ya. Okey, sama ya Puan Suraya, sama seperti soalan Puan Lizawati seperti tadi. Okey. Okey, sama-sama Puan Farina. Puan Rena Zafira, selamat petang. Adakah slide maklumat HFMD akan dikongsikan kepada guru-guru? Ya, saya akan sharekan di grup-grup WhatsApp dan juga saya akan sharekan di email yang anda semua letak di dalam borang kehadiran. Okey? Okey, Puan Leslie Liao, selamat petang. Sekiranya anak pertama disahkan HFMD dan kuarantin di rumah, anak-anak yang lain masih boleh ke sekolah jika tiada demam dan sindrom. Okey, ini saya percaya tadi saya sudah jawab ya. Seperti soalan Puan Lizawati di atas tadi ya. Okey, ya sama-sama. Okey, mohon Puan Leslie, mohon pencerahan. Adakah HFMD perlu diberi antibiotik atau tidak? Okey, soalannya bagus ya Puan Leslie.
sebab pengalaman Puan Leslie, anak kena HFMD ada 2 orang dan saya pergi ke institusi swasta yang berbeza, simptom jangkitan keluar selang 3 hari. Doktor pertama beri antibiotik, habis dalam 7 hari. Doktor kedua kata tidak perlu antibiotik sebab bukan jangkitan bakteria. Ya, betul. Puan Leslie, saya setuju dengan pendapat doktor yang kedua, di mana disebabkan oleh virus, antibiotik hanya berkesan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Ya, dia hanya berkesan untuk penyakit yang dijangkiti oleh bakteria. Disebabkan HFMD ini disebabkan oleh virus, antibiotik tidak memberi kesan yang signifikan kepada tahap penyembuhan ataupun tempoh penyembuhan penyakit HFMD. Ya. Kecuali kalau doktor ini suspek, selain daripada HFMD, mungkin lepuh tu ada jangkitan sekunder yang mungkin disebabkan oleh bakteria. Dan kalau doktor yang pertama ni suspek ke arah itu, ya tidak salah untuk dia bekalkan antibiotik. Ya, tetapi kalau pure HFMD sebenarnya tidak perlu antibiotik. Ya, okey. Sebab kita perlu tahu juga kita ni bukan yang setiap kali sakit tu satu penyakit saja. Kadang-kadang 2-3 penyakit satu kali serang anak-anak kita. Ya, kadang-kadang HFMD, lepas tu ada lagi jangkitan bakteria yang lain. Ya, okey. Puan Nur Idayu, selamat petang. Soalan, sekiranya budak masa di sekolah baru disahkan HFMD, adakah murid-murid satu kelas tersebut perlu dikuarantin? Tanda soal 3 kali. Okey. Okey. Tidak ya, Puan Nur Idayu. Kita akan siasat juga. Hanya murid yang bergejala dan didiagnose saja kita arahkan untuk kuarantin. Ya, untuk kawan-kawan dia di kelas lain yang tidak bergejala, kalau boleh kita tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, tapi kalau ada 2 kes atau lebih di kelas yang sama, kita akan siasat lebih lanjut. Kalau memang terbukti punca jangkitan itu memang di dalam kelas, kita terpaksa tutup tu kelas. Dalam secara tidak langsung, murid-murid dalam kelas itu tidak dapat hadir ke sekolah. Secara tidak langsung, melalui akta penutupan sekolah itu sebenarnya mereka telah termaktub dalam arahan kuarantin. Berarti murid yang di dalam kelas yang ditutup itu tidak boleh pergi ke kelas lain untuk ikut sesi pembelajaran. Ya, bila kita tutup tu kelas, bukan tu kelas saja kita tutup, isi dalam kelas tu juga kita arahkan untuk kuarantin. Tetapi ini hanya berlaku untuk murid, ya. Untuk guru tidak. Guru saya tahu guru ada bukan satu kelas saja dia jagaan, dia ada banyak kelas lain. Jadi guru kamu masih teruskan, tapi sebagai orang dewasa saya sarankan untuk menggunakan precaution, mask, amalkan kebersihan diri dan kebersihan tangan. Okey. Alright. Okey, sama-sama Puan Lizawati. Okey, Puan Veronica. Okey, selamat petang. Jika sekolah pernah ditutup sebab kes HFMD, adakah kemungkinan ditutup lagi jika kes berulang? Ya, ada kemungkinan. Dan jika ditutup untuk kali kedua atau ketiga dan seterusnya, ini akan sangat merosakkan nama institusi pendidikan dan juga PPD kamu. So, jangan sampai terjadi begitu sebab ini bila rosak nama itu berarti macam of course dari KKM kita sudah bagi nasihat semua, tapi bukan juga mau kasih salah 100% mungkin dari institusi, ya. Sebab kita tidak boleh kawal penyakit berjangkit. Tapi kalau betul-betul kita amalkan, kita akan dapat kurangkan risiko penyebaran itu. Jadi ya masih boleh ditutup dan dia adalah satu perkara yang tidak sedap didengar lah kalau ada sekolah ditutup banyak kali, ya. Jam lain pula bunyi dia kan. Okey, thank you Puan Suraya. Okey. Banyak pertanyaan dan saya sangat suka dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan sangat jelas, dan saya sangat berharap
Perkongsian atau taklimat yang saya beri ini sedikit sebanyak walaupun melalui bisnis sahaja dapat refresh balik pengetahuan kita tentang HFMD, dan saya sangat berharap kita akan nampak penurunan yang drastik apabila buka sekolah nanti, ya. Sebab setiap saya harap wakil-wakil yang ada di sini sampaikan nanti dengan info-info ini kepada guru besar, pengetua masing-masing. Mungkin kamu boleh buat satu meeting macam mana kamu mau implementkan saranan yang saya bagi tadi, dan supaya kita dapat mengurangkan kejadian HFMD lah bila kita buka sekolah lagi nanti. Saya difahamkan sekarang memang aktiviti sukan. Kalau boleh kita tidak mau ganggu perancangan yang ada, sebab kami faham kamu pun mendapat arahan daripada atasan, kamu punya surat arahan untuk buat sukan itu pun baru saja dapat dan suruh urgent, suruh buat semua. So kamu sangat bekerja keras untuk buat sukan. So kalau tiba-tiba pihak kami cakap kamu tidak boleh buat itu aktiviti sukan, saya rasa itu satu benda yang kalau boleh kita cuba elakkan lah. Jadi kita sama bekerja sama. Dan mengenai dengan aktiviti disinfeksi, bolehkah saya minta kerjasama untuk semua institusi? Boleh kamu luangkan satu hari sebelum pembukaan premis atau institusi, boleh kamu buat satu aktiviti disinfeksi spray secara besar-besaran di sekolah dan institusi, supaya kita dapat memastikan premis kita ni selamat untuk anak-anak kita pergi ke sekolah bila buka sekolah nanti hari Selasa, ya, kalau saya tidak silap, ya. Tanggungjawab sebagai pengusaha premis, pengusaha ataupun ketua institusi untuk memastikan bukan hanya anak-anak kita tapi anak-anak orang lain juga dorang rasa selamat bila dorang hantar anak dorang ke sekolah, ya. Okay, thank you so much. Saya buka mungkin kalau ada wakil dari pejabat pendidikan daerah Keningau, jika ada apa-apa input daripada anda, saya silakan kalau ada lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam PPD Keningau di hadapan Menara J Perubahan, kepada yang berusaha Dr. Reza Wong dan barisan doktor yang bersama-sama kita pada petang ini, kepada semua penolong kanan, guru kesihatan dan wakil daripada sekolah-sekolah, ya. Okay, pertama kali saya ingin ucapkan syabas dan tahniah, dan terima kasih juga kepada pihak pusat kesihatan kita ni kan, kerana berjaya mengadakan GM pada petang ini berkenaan dengan situasi semasa penyakit HFMD lah. Okey, diharapkan dengan adanya GM ini dapat membantu untuk mengatasi penularannya penyakit inilah di kalangan murid. Apatah lagi apa yang macam doktor bagi tahu tadi kan, memang banyak aktiviti yang dijalankan buat masa ni lah, buat masa ini. So dan apakah SOP yang perlu dipatuhi sekiranya murid-murid dijangkiti penyakit ini dan sebagainya. So telah dikongsikan oleh Dr. Rezan sebentar tadi, dan hopefully semua ni perlu disebarluaskan lagi loh oleh pihak sekolah di sekolah masing-masing. Dan rasanya itu sahaja daripada saya. Dan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rezan dan semua wakil daripada pejabat kesihatan lah. Terima kasih. Oke, terima kasih Puan Irene, dan berbanyak terima kasih kepada Puan Irene dan tim PPD sebab membantu kami. Very short notice, but thank you so much for keeping up with us untuk menjayakan GM ini. Terima kasih Puan Irene. Dan ada soalan daripada ya, okay, thank you Puan Irene. Puan Beatrice, disinfeksi besar-besaran ni perlu panggil pejabat kesihatan atau buat sendiri? Saya minta maaf saya minta buat sendiri ya. Untuk sebab kamu lebih tahu kamu punya lokasi,
institusi. Dan sebenarnya sebab utama adalah dalam tempo 2 minggu nih saya punya tim sebenarnya besok pun dorang bekerja nih ya. Kami bekerja, saya pun dibeli gerakan, jadi kami agak exhausted sedikit. So saya minta institusi untuk buat sendiri ya, untuk pembersihan besar-besaran nih. Ikut mana kesesuaian dan kemampuan kamu lah. Oke. Terima kasih. Kemudian tadi ada Puan Nari, jangan lupa hantar konten kalimat di email. Yes, of course, yes. Nanti saya usahakan untuk tidak lupa. Oke, terima kasih. Alright, so I think that's it ya. Ya, semua ucapan terima kasih saya sambut dengan sama-sama ya. Dan saya sangat berharap setiap pemaklumat yang saya bagi ini memberi manfaat pada semua. Dan jika ada, saya tengok sini ada 165, saya rasa Puan Airin saya rasa semua ada lah ni kan. Sebab kalau boleh saya tidak mau buat 2.0. Okay, hopefully yes doktor, sebab kalau sekolah menengah dan sekolah rendah ni all together ada 83 sekolah. Oh, okay. 83 sekolah. Jadi bila kita tengok kehadiran ini mungkin 164 ini daripada tadika apa semua, and maybe ada satu sekolah tu mungkin dia diwakili oleh mungkin dari sekolah rendah and then prasekolah kan. That's why dia sampai 164 itulah. Yes. Okay. Alright, good. Nanti saya akan share selain daripada slide taklimat tu, saya akan share senarai kehadiran juga. Ya. Share ya. Lagi bagus begitu doktor, supaya saya boleh detect mana yang tidak join GM. Okay, Puan Airin, thank you so much. Okay, kalau tiada apa-apa pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas kerjasama dan luangkan masa semasa bercuti. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa. Ya, dimanapun Anda berada, tolong pastikan kebersihan diri dan juga keselamatan ya. Selama bercuti, kalau ada keramaian, berpada-padalah, tengok kalau ada yang batuk-batuk, sila guna mask. Okey, dan jangan ingat balik kenangan kita waktu COVID dulu, ya. Macam mana kita berhati-hati, ya. Bukan kesusahan, macam mana kita berhati-hati waktu itu. Okey, kalau tiada apa-apa, sekali lagi terima kasih. Dan kita tamatkan Town Hall Meeting HFMD 2024 bilangan 1 daerah Keningau pada petang ni jam 3.54 petang. Sekian, terima kasih.